Salam sejahtera semua. Oke, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, ada 1 minggu lagi. Oke, minggu lepas kita telah masuk bab baru, yaitu bab 8, ya, penduduk di Malaysia, dan saya telah bagi nota untuk taburan penduduk di Malaysia 8.1, nota dan juga latihan. Ya, saya harap semua pelajar sudah buat apa yang saya minta minggu lepas lah. Oke. Jadi untuk minggu ini kita akan sambung berkaitan dengan penduduk di Malaysia, oke, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Oke, kita teruskan. Oke, sebelum kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia, yang mari kita imbas kembali apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Oke, minggu lepas kita telah masuk bab baru, yaitu bab 8 di Malaysia. Oke, dan juga 8.1 berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia. Oke, dan ada 3 kategori taburan penduduk yang kamu kena paham, kena ingat, dan juga kena tahu lah. Oke, yang pertama yaitu penduduk padat, oke, di mana satu kawasan mempunyai bilangan penduduk yang lebih daripada 200 orang bagi 1 kilometer persegi. Oke, yang kedua yaitu penduduk sederhana, oke, di mana satu kawasan mempunyai bilangan penduduk sekitar 50 hingga 200 orang bagi 1 kilometer persegi. Oke, manakala penduduk jarang, oke, kurang daripada 50 orang bagi setiap kilometer persegi. Oke, jadi ketiga-tiga kategori ini, kategori atau jenis taburan penduduk, oke, saya harap kamu paham, kamu ingat, dan oke, boleh menjawab soalan-soalan nantilah. Oke. Dan hari ini kita akan lihat apakah faktor-faktor yang telah menyebabkan berlakunya satu kawasan itu terdapat penduduk yang padat, yang sederhana, dan penduduk jarang. Mengapa taburan penduduk seperti ini berlaku? Oke, di hari ini kita akan lihat mengapa ia berlaku. Oke. Sebagai pengenalannya, oke. Mengapakah kepadatan penduduk di kawasan luar bandar tidak padat? Oke, bukan tidak padat berbanding penduduk di kawasan bandar seperti Bandaraya Kuala Lumpur. Oke, pikirkan seketika mengapa dua kawasan ini mempunyai kepadatan penduduk yang berbeza. Oke. Kamu boleh juga lihat gambar, kedua-dua gambar nih, oke, sangat jelas. Oke. Oke. Sudah ada jawaban? Oke. Kita lihat gambar di bawah nih. Luar bandar dengan bandar. Oke. Kita lihat gambar saja pun kita sudah boleh tahu mengapa kepadatan penduduk di dua tempat ini berbeza. Oke, kita tengok luar bandar, kawasannya tidak pesat membangun. Oke, yang ada, yang banyak hanyalah alam semula jadi, oke, rumah-rumah kampung saja, oke, penduduknya agak jarang, oke, agak kurang, oke, bukan jarang, agak kurang, oke, dan kemudahan infrastruktur juga kita boleh lihat di sini, oke, kurang, oke, ada kawasan luar bandar yang langsung tidak mempunyai kemudahan infrastruktur, oke, seperti jalan raya, kemudahan elektrik dan sebagainya. Ya, jika kita lihat bandar, oke, bandar, oke, sangat pesat. Bangunan perumahan ini saja, satu bangunan perumahan ini saja mempunyai penghuni atau penduduk kira-kira 100. Oke, manakala kita lihat di sini kawasan kampung, oke, satu buah rumah mungkin 7 orang. Oke. Jadi disitulah mengapa luar bandar mempunyai kepadatan penduduk yang jarang atau sederhana padat, manakala bandar mempunyai penduduk yang padat. Sebab ianya menjadi tumpuan, ya, banyak peluang pekerjaan.
ya, dan sebagainya. Oke. Ya. Kita teruskan. Apakah faktor-faktor ya, yang menyebabkan taburan penduduk Malaysia? Penduduk di Malaysia ini berbeza-beza. Oke. Ya, ada empat, ya, empat faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Ya, yang pertama faktor fisikal, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat dasar kerajaan atau government. Oke. Faktor fisikal ini berkaitan dengan bentuk muka bumi, faktor ekonomi berkaitan dengan usaha hidup, keuangan, ya, faktor sosial ini ya berkaitan dengan uh, kehidupan masyarakat lah seharian. Oke, dasar kerajaan atau government ini berkaitan dengan dasar-dasar atau dasar-dasar kerajaan lah. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, kita lihat faktor yang pertama, faktor fisikal, yang melibatkan tiga bentuk muka bumi yang berbeza, yaitu yang pertama tanah pamah atau tanah rata, yang kedua tanah tinggi, yang ketiga pinggir laut dan juga saliran. Oke. Kalau kita lihat gambar di atas nih, oke, kita akan lihat dua bentuk muka bumi yang berbeza. Oke. Di kawasan penanaman padi ini kita lihat tanah pamah atau tanah rata. Di belakang kawasan penanaman padi ini terdapat bukit-bukit yang merupakan tanah tinggi. Oke, kita lihat dua bentuk muka bumi yang jelas, dan gambar dua nih. Oke, ini pinggir pantai dan yang ini berkaitan dengan sungai, saliran. Oke. Tanah pamah. Tanah pamah ini menjadi kawasan tumpuan penduduk sebab apa? Sebab sesuai untuk berbagai aktiviti ekonomi. Aktiviti ekonomi seperti penanaman padi, kawasan perindustrian, kawasan perniagaan, dan sebagainya lah. Sebab sesuai untuk aktiviti ekonomi dan kawasan pertempatan, untuk pembinaan rumah-rumah, untuk dihuni oleh penduduk-penduduk yang sangat sesuai. Contohnya, kawasan dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan, yang merupakan kawasan pertanian, kawasan pertanian padi di Malaysia lah. Antara kawasan Tanah Pamah yang menjadi bandar ialah di Seremban, di Negeri Sembilan, yang juga merupakan ibu negeri bagi Negeri Sembilan, Petaling Jaya di Selangor, dan juga Sibu di Sarawak. Kita lihat gambar sebelah kiri. Ini adalah dataran Kedah Perlis, ini merupakan kawasan penanaman padi Seremban, Negeri Sembilan, dan juga Sibu di Sarawak. Bandar-bandar yang bentuk muka buminya tanah pamah. Faktor fisikal yang kedua ialah tanah tinggi. Tanah tinggi ini, kawasan tanah tinggi kurang menjadi tumpuan penduduk sebab darjah ketersampaiannya sangat rendah. Apa yang dikatakan sebagai darjah ketersampaian ialah keadaan atau kuantiti yang menggambarkan cepatnya suatu lokasi dapat ditujui. Maksudnya cepat atau lambat kita sampai ke suatu destinasi yang kita nak pergilah atau yang kita tujui. Kalau darjah ketersampaian rendah, maksudnya dia mengambil masa yang lama untuk sampai ke suatu kawasan. Dan tanah tinggi juga menjadi kurang tumpuan penduduk sebab kawasan kediaman sukar dibina. Sukar dibina karena kawasan bentuk muka buminya yang tinggi lah. Kalau kita bina mungkin berlakunya tanah runtuh,
dan memerlukan kos yang tinggi. Okay, memerlukan kos yang tinggi. Kalau kita membina sebuah pertempatan atau sebuah rumah di kawasan tanah tinggi, kita terpaksa mungkin menyewa jentera untuk teres, ya, untuk teres, untuk buat jalan dan sebagainya lah, ya, untuk sampai ke kawasan yang kita nak buat rumah itulah di kawasan tanah tinggi. Oke. Tanah tinggi juga adalah kawasan yang berpenduduk jarang. Oke. Dia melibatkan kawasan Banjaran di Malaysia. Oke, kawasan Banjaran ini kawasan yang tanah tinggi lah. Oke. Contohnya di Ulu Tembeling, Pahang, oke, kawasan Banjaran Kapuas Hulu, dan kawasan Banjaran Tahan di Pahang. Oke. Kita lihat gambar sebelah kanan. Sebelah kanan ini Banjaran Tahan, Pahang, oke, dan Ulu Tembeling di Pahang juga. Ya, tidak sesuai untuk aktiviti untuk pertempatan lah. Ya, mungkin sesuai untuk aktiviti pelancongan. Ya, banyak menarik aktiviti pelancong-pelancong untuk datang ke tempat-tempat ini, sesuai lah. Oke. Jadi secara ringkasnya di sini tanah tinggi ini kurang menjadi tumpuan penduduk, dan tanah tinggi ini kawasan yang berpenduduk jarang, ya, sebab kurang menjadi tumpuan. Oke. Faktor fisikal yang terakhir yaitu pinggir laut dan juga saliran. Oke. Kawasan pinggir laut dan juga saliran ini terdapat kawasan yang berpenduduk padat dan juga ada juga yang berpenduduk sederhana padat. Oke. Kalau berpenduduk padat nih, oke, di kawasan pinggir laut dan juga saliran dia menjadi tumpuan penduduk akibat pengaruh kegiatan ekonomi perikanan, seperti perikanan sangkar, ya, aktiviti-aktiviti menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan, ya, dan juga terdapat aktiviti pertanian di sekitar sungai-sungai, di sekitar sungai di Malaysia lah, ya, karena terdapatnya sumber pengairan yang baik lah, sumber pengairan yang baik. Oke, kawasan pesisir pantai dan sungai dia menyediakan kemudahan perhubungan yang baik. Oke, seperti pengangkutan kayu balak, oke, pengangkutan menggunakan kapal-kapal, bot, untuk membawa penumpang dari satu tempat ke satu tempat. Oke, seperti di Besut, Terengganu, sepanjang Sungai Rajang di Sarawak, dan juga Sungai Kinabatangan di Sabah. Oke. Walau bagaimanapun, terdapat juga kawasan yang berpenduduk jarang, terutama di kawasan yang berpaya. Contohnya sekitar Tasik Chini dan Tasik daerah Pahang. Mengapa kawasan ini berpenduduk jarang? Mungkin disebabkan kawasan tersebut tidak sesuai untuk dijadikan aktiviti, tidak sesuai untuk kegiatan pertanian, mungkin tidak sesuai untuk kegiatan atau pertempatan lah. Faktor yang kedua kita lihat kepada faktor ekonomi. Ada empat perkara untuk faktor ekonomi ini. Yang pertama berkaitan dengan pertanian, yang kedua perlombongan, yang ketiga perikanan, dan yang keempat perindustrian. Kita akan lihat satu persatu empat faktor ekonomi ini. Yang pertama pertanian. Kegiatan pertanian di dataran Kedapelis, dataran Kelantan, dan Delta Rajang menjadikan kawasan tersebut berpenduduk padat. Sebab apa? Sebab kawasan ini sesuai untuk
sesuai untuk ditanam untuk penanaman padi, dan ini menyebabkan banyak penduduk yang mengusahakan tanaman padi, dan kawasan tersebut menjadi kawasan yang berpenduduk padat. Kita lihat gambar ini di dataran Kedapelis. Ini tanaman padi luas terbentang, dan di belakang nih di sini adalah kawasan pertempatan. Seterusnya kawasan perlombongan. Untuk kegiatan perlombongan. Kegiatan perlombongan dan gas asli di Kerteh, Terengganu, dan Miri di Sarawak, dia menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. Sebab peluang pekerjaan dan juga kawasan tersebut membangun sebab adanya kegiatan inilah. Berlaku juga penghijauan penduduk dari tempat lain ke tempat nih, untuk bekerja dalam sektor perlombongan dan gas asli ya. Bawah sebelah kanan ini adalah Miri di Sarawak. Kita boleh lihat pembangunannya sangat pesat. Dan di sini dan kawasan perlombongan nih, kawasan di Miri dan juga di Kerteh, mempunyai penduduk yang padat lah, berpenduduk padat. Seterusnya faktor ekonomi yang ketiga yaitu perikanan. Menjadi kawasan tumpuan penduduk. Biasanya kawasan yang mempunyai aktiviti perikanan ini dia menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kawasan perikanan berpenduduk sederhana padat, contohnya di Semporna, di Sabah, Tumpat, Kelantan, dan juga Kemoman, Terengganu. Yang kebiasaannya kawasan perikanannya rata-rata mereka bekerja sebagai nelayan dan mengusahakan perikanan sangkar lah. Kita boleh lihat nih di Semporna, di Sabah, lautnya sangat jernih dan penduduknya sederhana padat saja. Faktor ekonomi yang keempat yaitu perindustrian. Sektor perindustrian ini mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk atau perpindahan penduduk, sama ada dari bandar ke bandar atau dari luar bandar ke bandar, yang mempunyai kegiatan perindustrian yang pesat lah. Sebagai contoh di kawasan perindustrian di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Shah Alam, Selangor, Batu Berendam, Melaka, dan Ngilai yang ke-9. Kita lihat di Bayan Lepas, sangat pesat, banyak kilang-kilang, kilang-kilang dibina, dan penduduk di sekitar di luar negeri Pulau Pinang juga datang untuk bekerja dalam sektor perindustrian di Bayan Lepas, seperti yang bekerja di Intel dan kilang-kilang yang lain lah. Penghijraan penduduk ini maksudnya datang dari luar. Terdapat penduduk dari negeri Sabah, Pulau Pinang, dari Kelantan ke Pulau Pinang untuk bekerja. Dan seterusnya, faktor sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Kita lihat dua perkara utama, yaitu infrastruktur dan juga pendidikan. Infrastruktur dan juga pendidikan. Infrastruktur ini berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini berkaitan dengan kemudahan-kemudahan seperti bakalan air, bakalan listrik,
pengangkutan awam dan sebagainya. Oke, kita lihat gambar ini. Oke, kemudahan pengangkutan awam di sini dan pendidikan. Oke, pendidikan ini tempat untuk berkaitan dengan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan lah, seperti IPTA, sekolah menengah, sekolah rendah, pasca dan sebagainya. Infrastruktur, biasanya kawasan yang mempunyai kemudahan seperti bekalan air, elektrik, kemudahan telekomunikasi serta kemudahan pengangkutan yang menjadi tumpuan penduduk ini biasanya mempunyai penduduk yang padat. Sebab apa? Sebab penduduk tertarik dengan kemudahan-kemudahan yang ada di suatu kawasan dan ini mengakibatkan mereka berpindah, atau kekal di tempat yang mempunyai kemudahan-kemudahan seperti inilah. Dan biasanya kawasan pedalaman berpenduduk jarang. Sebab apa? Sebab tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap, maksudnya kurang. Dan ada juga kawasan pedalaman yang langsung tidak mempunyai kemudahan sosial, di Malaysia inilah, seperti di kawasan pedalaman Sabah, Sarawak, masih kurang, dan ada juga yang langsung tidak mempunyai kemudahan sosial. Kita lihat gambar ini, sumber air, kemudian pengangkutan awam dan juga bekalan elektrik lah. Biasanya kawasan yang mempunyai banyak kemudahan ini di bandar-bandar, semuanya ada, elektrik ada, kemudian telekomunikasi ada, pengangkutan ada, sangat lengkap, dan ini menyebabkan banyak penduduk tertarik di kawasan bandar lah. Dan infrastruktur juga sangat mempengaruhi lah. Mengapa? Taburan penduduk berbeza-beza di antara satu tempat. Faktor sosial yang kedua yaitu pendidikan. Kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi, menjadi pilihan penduduk lah. Contohnya, di Tanjung Malim, Tanjung Malim, di Perak ada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Di Skudai Johor ada UTM, Universiti Teknologi Malaysia, dan Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi, Selangor. Biasanya tempat-tempat ini menjadi tumpuan penduduk, sebab akses terhadap pendidikan sangat-sangat mudah dan juga banyak peluang pekerjaan yang dapat diceburui di sekitar kawasan-kawasan inilah. Faktor yang keempat, faktor yang mempengaruhi pelaburan penduduk Indonesia yang keempat yaitu faktor dasar kerajaan atau government. Kita lihat 3 perkara utama di sini. Yang pertama, pembukaan bandar baharu. Yang kedua, tanah rancangan. Yang ketiga, pewartaan hutan simpan dan taman negara. Kita akan lihat satu-satu. Kita boleh lihat dulu gambar ini. Berkaitan dengan bandar, ini tanah rancangan Felda dan juga ini taman negara. Taman negara Pulau Pinang. Dengan dasar kerajaan, faktor yang pertama yaitu pembukaan bandar baharu. Dia dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah ke kawasan bandar baharu yang dibuka. Sebab apa? Peluang pekerjaan banyak, kemudahan asas banyak. Semuanya boleh didapati di kawasan bandar. Rumah-rumah banyak. Perumahan-perumahan pun banyak. Jadi ini menyebabkan penduduk lebih tertarik. Dan penduduk berhijrah dari kawasan luar bandar ke bandar,
dan ini menyebabkan penduduk di bandar menjadi semakin padat. Oke. Perpindahan pusat pentadbiran persekutuan ke Putrajaya juga menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat. Oke. Lalu kita seperti yang kita maklum, oke, kawasan pentadbiran dahulunya ialah di Kuala Lumpur. Oke. Oleh karena Kuala Lumpur semakin padat, oke, sesak, oke, maka pusat pentadbiran persekutuan dipindahkan ke kawasan Putrajaya lah, di Putrajaya. Oke. Dan ini menyebabkan berlakunya perpindahan. Oke. Berlakunya perpindahan penduduk atau berlakunya pembangunan yang menyebabkan kawasan Putrajaya ini semakin mempunyai penduduk yang padat. Oke, seterusnya pewartaan hutan simpan dan taman negara. Oke. Langkah kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara ini penting, oke, demi kelestarian alam yang menjadikan kawasan tersebut berpenduduk jarang, oke. Berpenduduk jarang atau langsung tidak berpenduduk lah, oke, sebab biasanya kawasan hutan simpan ini, oke, masyarakat tidak dibenarkan untuk membuka pertempatan sebab ianya telah diwartakan sebagai hutan simpan dan dilarang sama sekali membuka kawasan ini lah, kawasan hutan simpan ini untuk pertanian kah, untuk pertempatan kah, dilarang sama sekali. Oke. Oke, contohnya Taman Negara Pahang, Taman Negara Pulau Pinang, dan hutan simpan Royal Belum Perak. Oke, kita lihat nih gambar nih Taman Negara nih di Pulau Pinang. Oke. Saya harap kamu semua sebagai penduduk Pulau Pinang sudah pernah pergi di Taman Negara Pulau Pinang nih. Oke. Dan kita lihat gambar bawah ini di hutan simpan Royal Belum. Oke, ini di Perak. Oke. Kalau kamu pernah melalui jalan Gerik, oke, ke Kelantan, oke, kamu akan singgah inilah, hutan simpan Royal Belum nih, oke. Mungkin ada juga penduduk yang tinggal di sekitar ini, tetapi sedikit saja, oke. Dan biasanya yang tinggal di sekitar ini, hutan simpan atau taman negara ini ialah mereka yang bekerja di kawasan tersebut lah, oke. Bekerja sebagai ranger, pemandu pelancong kah, oke, mereka yang tinggal di kawasan ini lah. Oke. Dasar kerajaan yang terakhir itu tanah rancangan, oke. Tanah rancangan ini yaitu pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan atau Pelda, ya, menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk sederhana padat. Ya. Kawasan Pelda ini kawasan penanaman kelapa sawit lah, kelapa sawit. Oke. Contohnya di kawasan Pelda Kampung Sertik di Pahang dan Pelda Sahabat di Sabah. Oke. Kita lihat gambar nih, gambar sebelah kanan ini di Pelda Sahabat di Datu Sabah. Oke, kita lihat sekeliling kiri kanan kelapa sawit saja. Oke. Mengapa kawasan ini berpenduduk sederhana padat? Oke, karena penduduk-penduduk di Pelda ini, oke, biasanya yang bekerja mengusahakan tanaman kelapa sawit ini lah, oke. Dan mereka membina pertempatan di kawasan Pelda ini lah, oke. Oke. Oke.
sebagai pengakhirannya kita imbas kembali apa yang kita telah belajar bab 8, berkaitan dengan penduduk di Malaysia. Kita lihat dua perkara utama, taburan penduduk dan juga faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Untuk taburan penduduk kamu kena ingat tiga kategori ini atau tiga jenis taburan penduduk ini. Penduduk padat, penduduk sederhana, penduduk jarang. Bagi penduduk padat lebih daripada 200 orang, bagi sekilometer persegi. Penduduk sederhana padat pula 50 hingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Dan yang terakhir, penduduk jarang kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Dan apakah faktor yang menyebabkan taburan penduduk ini, taburan penduduk padat, sederhana, dan jarang? Kita lihat di sini ada 4 faktor utama. 4 faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk. Kita lihat faktor fisikal berkaitan dengan bentuk bumi, tanah pamah, tanah tinggi laut dan saliran. Yang kedua, ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 4 utama di sini: pertanian, pelabuhan, perikanan, dan juga perindustrian. Terusnya yang ketiga, faktor sosial. Melihat kepada 2 perkara utama, yaitu infrastruktur dan juga pendidikan. Dasar kerajaan atau government, pembukaan bandar baru, pengelolaan teman dan hutan simpan, dan tanah rancangan. Saya harap kamu dapat paham apa yang saya telah ajar. Yang paling penting kena ingat 3 kategori ini, taburan penduduk ini, kena ingat faktor yang mempengaruhi taburan penduduk ini. Dan kalau soalan minta kamu huraikan, saya harap kamu dapat menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan taburan penduduk itu padat, sederhana, atau jarang. Ini adalah latihan untuk bab 8, taburan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia dan juga taburan penduduk di Malaysia. Boleh rujuk buku teks muka surat 94 dan juga 95. Terdapat soalan di sini. Cari perkataan tersembunyi berpandukan petunjuk yang diberikan. Contohnya sini, kawasan berpenduduk melebihi 200 orang bagi sekilometer persegi. Nomor 1. Kita cari jawaban di sini. Cari jawaban di sini, perkataan yang tersembunyi. Dan untuk kamu buat latihan ini, kamu tidak dibenarkan menggunakan pen untuk menconteng di buku teks lah. Guna pensil saja, cari perkataan tersembunyi, garis, dan tulis jawaban pada soalan yang berkenaan lah. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Saya harap kamu semua boleh paham apa yang saya telah terangkan tadi. Sekiranya ada sembarang persoalan, boleh hubungi saya terus. Boleh bertanya soalan dengan saya terus. Saya akan coba jelaskan lagi. Dan latihan yang saya berikan ini jangan lupa buat. Dan hantar. Hantar pada masa yang ditetapkan. Nanti saya akan beritahu lah. Nanti. Itu saja. Sekian, terima kasih.